Selangor dengan peruntukan 1 juta dan juga memasukkan kesihatan mental dalam skim kesihatan bersepadu. 1 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Tetapi stigma di kalangan orang ramai masih sangat tinggi. Disebabkan tekanan yang dihadapi zaman sekarang, banyak orang yang menghadapi kesihatan mental, masalah kesihatan mental, terutamanya depression. Dan kita juga nampak trend sekarang, bukan sahaja orang dewasa yang ada depression, kanak-kanak dan remaja juga ada depression. Dan oleh itu langkah kerajaan Selangor untuk mengiktiraf keperluan kesihatan mental adalah sangat baik. Tetapi cuma Damansara Utama ada... Nak tanya sikit. Ya, Kota Anggrek. Teksnya sama dengan teks yang lepas. Kerana saya nak tegaskan di sini bahawa sangat serius. I think problem ini sangat serius. 1 daripada 3. 1 daripada 3 ada masalah mental. Dan saya nak di sini juga saya nak tegur sikit Dewan Yang Mulia ini. Kenapa Yang Berhormat suka bergurau tentang orang yang ada masalah kesihatan mental? Ini tidak baik. Kita kena sensitif sebab apa? Sebab kerana kita banyak yang bergurau kesihatan mental ini, ada orang yang tidak berani nak berkata dengan orang lain bahawa dia ada sikit depression ataupun masalah yang lain. Sebenarnya masalah kesihatan mental bukan satu stigma ataupun satu tabu. Tetapi kita kena tahu di mana kita mencari pertolongan dan bantuan. I think ini adalah sangat penting dan saya berharap bahawa Yang Berhormat boleh sensitif sikit apabila kita bincang tentang masalah mental. Selain daripada kesihatan mental, saya juga ingin cadangkan supaya kerajaan negeri boleh masukkan terapi autisme dan juga ketidakupayaan ke dalam skim kesihatan bersepadu kerana terapi-terapi ini adalah sangat membebankan. Dari segi isu kesihatan, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa untuk bajet kesihatan di pusat dan bagaimanakah itu akan efek ataupun akan efek penduduk-penduduk kita. Saya berasa bahawa kerajaan negeri dan juga wakil-wakil rakyat kena tahu isu ini. Kerajaan pusat telah kurangkan bajet untuk farmasi dan bekalan pada bajet 2018, iaitu bajet untuk beri ubat di hospital kerajaan dari 1.29 bilion kepada 1.23 bilion. Ini adalah 65 juta kekurangan bajet untuk memberi ubat di hospital kerajaan. Itu sangat penting sebab saya tak tahu sama ada Yang Berhormat ada dengar tak dari penduduk-penduduk sekarang adalah susah, even tahun ini susah untuk penduduk dapatkan ubat. Untuk orang yang 3 bulan supply, dulu dia dapat 3 bulan daripada hospital kerajaan, sekarang kena potong 1 bulan. Ada yang potong 2 minggu. Mohon celah. Ya, terima kasih kepada Damansara Utama dan Tuan Dimana Speaker. Saya nak tanya pendapat Damansara Utama bahawa apabila bajet Kerajaan Persekutuan tolak bajet mengurangkan peruntukan dari segi perubatan tetapi menambahkan peruntukan bagi permata, apakah pendapat Yang Berhormat Damansara Utama? Terima kasih. Saya rasa kerajaan kena tahu apakah hati dan kesusahan rakyat. Kesusahan rakyat adalah sesiapa yang mahu dia bukan mahu, they need, it's not they want, dia perlukan ubat. Apa yang terjadi sekarang adalah 2 minggu. Tetapi dengan 65 juta lagi turun, saya sangat bimbang bahawa rakyat tidak akan cukup ubat. So dan untuk orang yang di luar bandar, saya juga bimbang bahawa ada banyak yang tiada pengangkutan untuk pergi untuk ambil ubat setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan okey, sekarang setiap 1 bulan. Kalau cut lagi bajet, setiap 2 minggu atau 1 minggu kena pergi ambil ubat di hospital kerajaan. Saya rasa banyak
rakyat Selangor akan tertekan kerana situasi ini dan harap kerajaan negeri boleh ambil perhatian dan tengoklah macam mana kerajaan negeri kita boleh buat sesuatu dalam skim kesihatan kita untuk membantu rakyat juga untuk mendapatkan ubat akibat yang penurunan perkurangan bajet ini. Tuan Speaker, isu yang kedua yang saya nak bangkitkan adalah sistem aplikasi mobile smart parking. Saya amat mengalu-alukan sistem ini kerana MPBJ di kawasan saya, MPBJ baru-baru ini tamatkan konsesi untuk kutipan parking Godel di Petaling Jaya. Kenapa? Kerana mereka tidak maintain meter parking untuk kutipan parking punya meter dengan sempurna. Banyak meter parking yang nak bayar parking tak boleh. Banyak orang penduduk di Petaling Jaya pergi satu parking meter nak bayar tak boleh, kena pergi yang kedua lagi, ketiga lagi, keempat lagi, seluruh tempat tak boleh bayar parking. Itu masalah di Petaling Jaya. Oleh itu saya sangat mengalu-alukan penamatan perjanjian konsesi ini. Selepas penamatan konsesi ini 2 bulan yang lalu, MPBJ telah keluarkan kupon dan saya nampak ada satu masalah dengan kupon ataupun sistem pembayaran yang lain. Apa masalah itu ialah apabila kita bayar meter dengan kupon, saya pergi Petaling Jaya, saya kena beli satu buku kupon Petaling Jaya. Saya pergi Subang Jaya, saya bagi satu kupon untuk bayar parking Subang Jaya. Ampang Jaya saya pergi kena beli kupon lagi. Dan saya nampak juga PBT sudah masing-masing ada aplikasi pembayaran parking masing-masing dan tiada satu yang bersepadu. Ia bermaksud bahawa kalau saya pergi Subang Jaya, saya kena tahu okey, apakah aplikasi untuk bayar parking kalau saya tak mau beli kupon itu. So oleh itu saya sangat mengalu-alukan yang ada satu sistem bersepadu supaya seluruh Selangor kita ada satu cara sahaja untuk bayar parking. Sekurang-kurangnya aplikasi mobile itu kena untuk satu negeri kita. Jangan satu Petaling Jaya, satu Subang Jaya, satu. Hanya saya ada satu permintaan untuk sistem pembayaran parking yang bersepadu ini, ialah harap-harap kerajaan boleh buat yang ini secepat mungkin. Sebab ini saya rasa amat diperlukan oleh rakyat jelata di negeri Selangor. Kita smart Selangor. Bayar parking kena smart. Jangan guna banyak masalah dan a lot of trouble for people dengan izin. Isu yang ketiga saya nak bangkitkan di sini adalah berkenaan dengan peluang pekerjaan dan pendapatan generasi muda. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan kerana tahu kepentingan TVET, pendidikan teknikal dan vocational, dan memberi peruntukan yang 52 juta untuk inisiatif kemahiran teknikal dan iktisas Smart Selangor, Iktisas. Seperti yang kita sedia tahu, 1 dalam 10 anak muda tidak mempunyai pekerjaan berbanding dengan 3.5 dalam 100 pekerja dalam semua peringkat. Pengangguran anak muda adalah 3 kali ganda berbanding dengan purata nasional. 1 dalam 4 graduan institusi pengajian tinggi kekal menganggur selepas 6 bulan mereka tamat belajar. Walau bagaimanapun, kita pada masa yang sama kita juga dapat laporan bahawa majikan kata bahawa mereka menghadapi masalah untuk rekrut bakat. Ini menandakan bahawa institusi tinggi kita tidak melahirkan orang bakat-bakat yang diperlukan oleh perniagaan. There is a gap between the demand and supply of our labour force dengan izin. Dengan itu, Damansara Utama berharap bahawa program iktisas yang dilaksanakan oleh Selangor Human Resource Development Centre adalah berdasarkan anggaran keperluan ekonomi dan industri, demand oriented. Oleh itu, saya minta huraian yang lebih lanjut daripada kerajaan negeri tentang apakah rancangan iktisas dan bagaimanakah khusus-khusus TVET dan nombor tawaran yang ditentukan oleh iktisas. Dan adakah program iktisas ini juga termasuk pelatihan semula, reskill
ya, untuk graduan-graduan yang sekarang menganggur dan tidak dapat kerja sebab mereka apabila mereka di universiti, mereka go through the kursus yang tiada permintaan di market sekarang. Untuk menangani masalah pengangguran di kalangan milenial sekarang, selain daripada pelatihan semula, Damansara Utama berharap kerajaan boleh meningkatkan usaha untuk meningkatkan employability, iaitu boleh pasaran milenial di Selangor. Kerajaan harus memberi latihan soft skill seperti kemahiran komunikasi, bahasa Inggeris yang menjadi faktor utama kenapa graduan tidak mendapat kerja. Bimbingan kerjaya seperti bagaimana untuk menulis resume, pergi interview dan lain-lain juga penting. Oleh itu, Damansara Utama ingin bertanya, adakah kerajaan akan teruskan program on Graduate Employability Enhancement for Smart Selangor Progress yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelum ini. Tahun 2017, Progress diperuntukkan dengan 5 juta dengan target 500 peserta. Tapi saya tiada dapat laporan during apabila ucapan belanjawan. Saya nak tahu bahawa apakah pencapaian Progress dan apakah keberkesanan dan adakah kita akan teruskan ataupun menambah baik lagi untuk teruskan program Enhancement of Employability dengan izin. Tuan Speaker, selain daripada generasi muda, kita juga kena tahu apabila 10 tahun daripada sekarang, apabila anak-anak kita di sekolah rendah, sekolah menengah, mereka keluar bekerja, adakah mereka boleh bersaing pada masa depan? Apa yang kita kena tahu adalah trend artificial intelligence. Saya cuma nak menarik perhatian sikit sahaja pada hari ini, ialah di mana dengan adanya artificial intelligence, banyak kerja yang akan diganti oleh mesin dan robot. Ini bukan sahaja satu, it's not a science fiction. Dia akan datang dalam masa 10 tahun ataupun 15 tahun kemudian. Kenapa saya cakap begitu? Saya bagi satu contoh. BBC telah melaporkan bahawa Foxconn, iaitu satu syarikat yang buat iPhone mobile, ya, mobile iPhone. Mereka telah melucutkan 60,000 pekerjaan di China, di satu negara China, satu tempat sahaja, kerana selepas pelaksanaan otomasi kilang mereka. Mereka boleh menghasilkan iPhone yang banyak-banyak dengan sikit sahaja pekerja. Ini adalah satu threat. Satu threat yang kita kena tengok bagaimanakah kita boleh melawan dengan mesin. Orang melawan dengan mesin, melawan dengan robot. Bukan sahaja zaman revolusi industri, mesin replace tenaga buruh, blue collar, iaitu hanya your arm, your muscle. Tetapi sekarang mesin akan replace your intellect. Itu artificial intelligence. Kita dapat trend yang banyak di mana ada banyak magazine international, mereka sudah tulis tentang macam mana artificial intelligence akan gantikan kerja, bukan kerja collar biru tetapi kerja collar putih, seperti doktor, lawyer, stockbroker. Itu masalah kita. Masalah kita ialah sama ada generasi muda ataupun generasi yang lebih muda lagi, di sekolah menengah, sekolah rendah, macam anak YB Exco Enyong, sama ada mereka selepas kerja, selepas mereka belajar, tengok pergi jadi doktor, tetapi doktor sudah menjadi mesin. Doktor, so ini adalah satu trend dan saya tak ada masa untuk go through artificial intelligence trend, tapi saya rasa bahawa kita kena sebagai satu kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab, kita kena sediakan generasi akan datang supaya boleh berdaya saing. Oleh itu, saya nak cadangkan kerajaan untuk membuat melalui Selangor Human Resource Development Center untuk membuat satu master plan. Dan yang paling penting, tindakan yang strategik supaya anak-anak Selangor dan generasi-generasi muda kita boleh bersaing. Bukan sahaja dengan bangga-bangga dengan orang lain, tetapi dengan mesin yang berintelek. Tuan Speaker, seterusnya saya ingin bangkitkan isu tentang sisa makanan, food waste. Rakyat Malaysia suka makan. Saya berasa bahawa kita semua orang suka makan di sini. Budaya makan sangat tinggi di Malaysia. Sehingga sampai kebelakangan ini Miss Universe Malaysia juga pakai baju yang bertema nasi lemak.
Saya rasa semua orang nampak picture itu, foto itu. Memang budaya makan tinggi. Tetapi bukan sahaja rakyat Malaysia pandai makan. Kita juga pandai bazirkan makanan. Setiap hari rakyat Malaysia menghasilkan 38,000 tan sisa pekerja. 15,000 daripadanya adalah sisa makanan. Daripada 15,000 ini, 8,000 adalah sisa makanan yang boleh dielakkan, iaitu avoidable food waste dengan izin. Mungkin kita tidak boleh bayangkan apakah 8,000 tan sisa makanan avoidable. Ia bermaksud bahawa dalam 18 hari, setiap 18 hari, rakyat Malaysia boleh makan dan buang avoidable food waste boleh memenuhi KLCC. Setiap 18 hari, kita memenuhi KLCC dengan food waste yang boleh dielakkan. Oleh itu, saya berasa bahawa ini adalah sangat penting supaya kerajaan PBT bukan sahaja kita tengok, kita think about macam mana kita buang sampah yang penduduk ataupun rakyat menghasilkan, tetapi juga reduce the waste dengan izin. Dan yang paling penting adalah daripada semua sisa yang kita sisa pekerja, 50% adalah sisa makanan. Dan 60% daripadanya boleh dielakkan. Oleh itu, kerajaan kena buat satu kempen yang besar-besaran supaya rakyat Selangor jimat dan tidak bazirkan makanan. Dan sebagai langkah lead by example, dengan izin saya cadangkan kerajaan melaksanakan polisi zero waste food waste di agensi-agensi kerajaan, GLC dan PBT. Kita semua setiap hari kita makan, bukan setiap hari, open house sepanjang tahun, banyak makanan. Dan saya tengok ada banyak makanan yang kena buang. Dan makanan itu boleh dimakan, boleh dielakkan. Dan apabila sisa makanan dibuang, apa yang akan bebankan? Bebankan BBT, masuk landfill. Landfill cepat habis. Kalau kita boleh kurangkan makanan yang dibuang, kita boleh jimat wang, satu. Kedua, kita boleh jimat tempat landfill. Dan juga compactor, apa cost sisa management, solid waste management, pengurusan sisa pekerja yang kita mahu. So itu sangat penting. So saya berasa bahawa kita kena ada satu polisi supaya zero food waste, dan ada dua perkara yang kita boleh buat. Satu, kita memastikan supaya agensi-agensi kerajaan jangan order terlalu banyak. Kedua, kalau ada kelebihan, adakan satu kempen tapau. Semua tapau balik. At least orang itu boleh makan. Jangan ketawa. Ini sangat penting. Kita tak boleh bazirkan dan kita kena lead by example. Dan ataupun yang kedua adalah kita bekerjasama dengan NGO sebagai soup kitchen dan lain-lain yang mereka kena ada makanan. Tidak payah beli makanan dari luar. Ada banyak ekstra dari agensi-agensi kerajaan yang kita boleh agihkan. So itu saya rasa bahawa kerajaan perlu ambil perhatian. Yang kedua adalah avoidable food waste. Bagaimanakah kita semula avoidable food waste? Dalam kita semula adalah reduce dan recycle. Kita semula. Saya bagi satu contoh di kawasan saya. Kawasan saya SS2 ada satu pasar pagi yang sangat besar. Banyak penjaja, banyak food waste every morning. Setiap hari 2,000 kilogram food waste, sisa bekerja. Apa MBBJ buat ini sangat merangsangkan. Apa mereka buat? Mereka buat satu sistem kita semula di mana kita beli satu macam kompost. Dia akan menukarkan sisa-sisa ini kepada baja biogas dan juga enzim. Dan selepas pelaksanaan projek ini, kebuk sampah saya, dua tahun sebelum ini ataupun selepas saya jadi adun, saya ada masalah. Setiap hari saya pergi pasar, kebuk sampah itu sangat bau busuk. Sangat busuk. Selepas kita ada sistem itu, semua sampah-sampah yang organik ini, sampah bio waste ini, dia masuk ke dalam sistem itu
tiada, sebab dia tertutup dan sistem itu tukar semua bio waste ini kepada produk-produk yang lain, dia sudah tak ada bau. Langsung tak ada bau. Sekarang you melalui kebuk sampah tak ada bau. So ada you kill two birds in one stone dengan kitar semula. Tak penjelasan? Ya, pematang. Okey, terima kasih Speaker. Damansara Utama, cuma tak maklumkan sajalah kalau yang minta komen yang berhormat Damansara, mungkin nanti dalam sidang jawatan kuasa kita akan bahas juga. Minta pandangan yang berhormat bahawa saya pun semak buku bajet, yang berhormat pun semak juga, Bang Gali, samalah. Jadi sebagai maklumat sajalah, untuk 2017 pengurusan sisa pekerja yang diperuntukkan sebanyak 42,78,000. Tetapi untuk tahun 2018 5.5 juta. 30 lebih juta hilang daripada 2018. Untuk pemeliharaan tapak pelupusan 2017 diperuntukkan 7.3, tahun 2018 3.6. Jadi yang berhormat tadi cakap banyak, saya setuju, saya sokong. Cakap mengenai pelupusan sampah, tapi nanti kita kena ingat bahawa peruntukan itu sudah diturunkan 40 juta kepada 5.5 juta. Jadi saya ingin minta, kalau yang berhormat nak komen boleh, ataupun nanti dalam bahas kita sama-sama bahas dalam soal jawatan kuasa. YB Batang, saya bukan exco, so saya tak jawab. Kerajaan negeri boleh jawab kenapa penurunan dan lain-lain. Dan untuk saya yang paling penting adalah di mana kalau kita boleh buat terutamanya food waste recycling, kita boleh ada dua kebaikan. Satu, landfill dan cost. Sikit lagi. Tak, maksud saya bukan saya minta yang berhormat komen pasal bajet tu, tapi cuma sebab yang berhormat perjuangkan pelupusan sampah ni, tapi saya just nak beritahu yang akan dibentangkan ini penurunannya begitu besar. Jadi kalau kita perjuangkan pun waktu yang sama bajet tu turun begitu jauh, yang berhormat bolehlah minta pandangan saja. Saya minta kerajaan untuk menjawab, menjelaskan bagaimanakah kita Muhammad Damansara Utama ada 1 minit lagi. Okey. 2 minit lagi sebab pematang ambil kes. So ini adalah banyak kebaikan dan untuk saya bau itu sangat important dan saya bercadang apa yang kita saya rasa di MPBJ yang concern saya adalah cost. So kita kena ada satu yang lebih efektif, cost efektif, di mana kita boleh buat di semua pasar-pasar di Selangor supaya kebuk sampah kita cantik, kebuk sampah kita tiada berbau. Dan seterusnya saya ingin menyentuh sikit saja tentang climate change. Saya bangkitkan isu ini juga beberapa tahun yang lalu, tetapi kali ini I think the time is right. Dengan izin, hujung minggu yang lalu banyak kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita di Pulau Pinang menghadapi hujan yang lebat dan cuaca yang ini adalah sangat ekstrim. 100 tahun pun tak ada mengalami. Ini sangat ekstrim. So banyak tempat di Pulau Pinang banjir. Ini adalah satu warning sign kepada kita bahawa iklim dan cuaca sekarang tidak macam semacam dulu. Lebih insiden cuaca ekstrim akan berlaku. Oleh itu, Damansara Utama ingin cadangkan kerajaan supaya menumbuhkan Climate Change Mitigation and Adaptation Committee, Jawatan Kuasa Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, untuk mengkaji semula infrastruktur yang sedia ada, SOP kita, sistem komunikasi warning yang efektif untuk menghadapi kecemasan cuaca ekstrim dan lain-lain. Kita perlu juga mengkaji bagaimana Selangor boleh mengembang industri hijau yang strategik seperti solar power dan lain-lain. Saya tiada masa untuk huraikan bagaimana industri hijau bukan sahaja adalah industri yang save the world. Sekarang industri hijau ada banyak yang boleh bersaing dengan industri konvensional yang not the save the world business but a profitable business dengan izin. Akhirnya saya hanya nak minta beberapa penjelasan daripada dokumen-dokumen yang dibentangkan oleh kerajaan. Pertama adalah penyata kewangan muka surat 11, jadual hasil mengikut penjenisan. Saya ingin tanya tentang kutipan cukai parit dan tali air serta terimaan bukan hasil dibawa pulang balik perbelanjaan. Kenapa apa yang dikutip adalah jauh lebih rendah daripada anggaran, iaitu 65% dan 50%. Kedua, penyata kewangan muka surat 73, akaun pinjaman boleh dituntut.
pinjaman KDEB. Apakah status sekarang pemulangan pinjaman KDEB, terutamanya 400 juta yang digunakan untuk pengambilan saham semula Kumpulan Hartanah Selangor Berhad KHSB. Ketiga, saya mendapati bahawa laporan tahunan 2016 Tabung Amanah Warisan Anak Selangor bahawa kadar pertumbuhan tabung tawas itu adalah hanya 1.2%. Ini kadar faedah lebih rendah daripada fixed deposit. So, saya nak tanya kenapa pertumbuhan begitu rendah. Ini adalah jauh lebih rendah sebab Tabung Warisan Negeri Selangor yang juga bentangkan report, mereka dalam bentangkan melaporkan, merekodkan pertumbuhan 2016 11.05, 1.2% berbanding dengan 11. So saya nak minta penjelasan daripada kerajaan kenapa beza begitu besar. Keempat, saya amat tertarik dengan projek Galeri Seni Lukis Negeri Selangor dan ingin tahu bahawa bilakah kerja penaik tarafan bangunan akan disiap. Adakah kerajaan sudah ada koleksi karya-karya lukis yang akan dipamerkan? Apakah rancangan kerajaan? Soalan kelima adalah soalan yang berkaitan dengan program online tuition yang menggunakan 5 juta dan tahun ini dan diperuntukkan 5 juta lagi tahun depan. Bagaimanakah peruntukan ini akan dibelanja? Saya mendapati bahawa nombor belajar yang bermanfaat daripada program tuition adalah 2,355 orang dengan berbelanjaan 5 juta. Tetapi untuk nombor kelas pusat program tuition rakyat, kita belanja 3.4 juta sahaja untuk nombor belajar 4,775. Ini bermaksud 712 orang. Untuk tuition rakyat 2,000 seorang. Kalau kita tengok pemanfaat dengan perbelanjaan kita. Oleh itu, Damansara Utama ingin minta penjelasan kerajaan. Bagaimanakah, apakah rancangan kerajaan untuk meningkatkan value for money untuk program online tuition. Itu sahaja isu-isu yang saya nak bangkitkan. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Madam Speaker.